Tes mic. Oke, rekam suara. Oke. Hadis, baca hadis dengan betul. Oke, kamu dengar saya Ustaz baca. Kecuali ada part-part yang Ustaz akan suruh. Oke, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu kamu tingkatan 1 kan? Iya, Ustaz, tingkatan 1. Jam. Masa kita jam ya Ustaz ambil petang. Ya, Ustaz salah buku teks ni. Kejap. Aduh, masalah betul. Tapi tidak apa, hari Jumaat ni ya tidak ada solat Jumaat. Kita boleh tambahlah dalam 5 minit begitu. Kita boleh buat kelas dalam 5 hingga 10 menit. Ustaz sila buka buku teks sudah. Memang beginilah kalau guru pendidikan Islam sendiri yang mengajar. Semua kelas Ustaz yang ajar. Jadi tidak heran lah kalau ada kesilapan. Oke, kamu nampak buku teks yang Ustaz buka nih? Kayak hilang dari paparan skrin kamu. Nampak Ustaz, nampak. Mana saya tajuk ni? Hadis sumber hukum. Kan? Hadis sumber hukum. Mana saya tukar? Bukan surat 50. Yang ada buku teks tu boleh buka lah buku teks kamu. Boleh tulis pakai pensel mana huruf-huruf ataupun perkataan Jawi yang tidak kamu tahu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan ya hadis sumber hukum. Ya, hadis sumber hukum. Okey, terdapat 4 sumber hukum dalam Islam, yaitu Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Hadis, ijma' dan qiyas. Nampak kan buku teks ni? Semua nampak kah? Nampak Ustaz? Nampak. Okey. Dalam Islam kita ada beberapa sumber yang kita boleh ambil daripadanya beberapa hukum. Kita ada sumber hukum yang kita boleh ambil daripadanya itu. Antaranya adalah yang pertama Al-Quran. Al-Quran kan ada menceritakan sirah, ada menceritakan bab nikah, ada menceritakan bab penghukuman, dan ada cerita bab macam-macam lagi. Daripada cerita-cerita tersebut ada ayat perintah, yang mana ayat perintah itu berbentuk hukum. Contohnya waqimus shalah, dan dirikanlah solat. Jadi maknanya Al-Quran ini kita boleh ambil ataupun istinbat daripada isi-isi kandungannya beberapa hukum. Dan selain daripada Al-Quran juga sumber hukum kita yang kedua yaitu hadis. Iaitu daripada kata-kata Nabi lah. Hadis itu bermaksud kata-kata. Kemudian yang ketiga, sumber hukum yang ketiga untuk kita adalah ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' bermaksud kata sepakat dari kalangan ulama. Kata sepakat mereka. Ada juga para asatiza, ya, ustazah, dia memberikan makna ijma' ini kata sepakat umat. Kata sepakat dari semua umat. Seluruh umat. Tapi bagi ustaz, makna yang lebih tepat adalah kata sepakat dari kalangan ulama. Ulama mazhab lah. Okay, contohnya kata sepakat dari segi apa? Contohnya kita boleh tengok bab solat, bab taharah, bab bersuci, bab zakat. Bab solat, ulama bersependapat semuanya, mengatakan wajib. Siapa yang tidak solat dihukum. Begitulah. Wajib tunaikan solat. Tidak ada pun satu dari kalangan ulama mengatakan solat tidak wajib, tidak ada. Jadi semua bersependapat, melalui pendapat orang ini, kata sepakat orang ini, inilah ijma'. Jelas dekat itu?
Ada persoalan? Oke, kalau tidak ada terus kias. Sumber hukum kita yang keempat yaitu kias. Apa ini kias? Kias ini kalau diartikan, kias ini adalah suatu perbandingan untuk mendapatkan hukum yang mana illahnya ataupun sebabnya ataupun alasannya adalah sama. Bandingan yang macam mana? Oke, bandingan contoh zaman sekarang kita ada syabu, dada, gam. Yang mana yang jenis syabu dan dada ini yang menghilangkan akal ini tidak terdapat pada zaman Nabi. Macam mana kita mau dapatkan hukum bagi siapa-siapa yang mengambil syabu, dada dan seumpamanya? Macam mana? Kita boleh bandingkan dia punya illah. Apa persamaan syabu dengan apa yang terdapat pada zaman Nabi? Okey, yang menghilangkan akal, macam minuman memabukkan ini, menghilangkan akal, merosakkan akal, memabukkan. Apa yang ada pada zaman Nabi? Yang ada pada zaman Nabi cuma arak. Jadi kias di sini berfungsi. Kias ini memainkan peranan, yaitu menjadikan hukum yang lama dulu, macam Al-Quran, macam arak ini haram, maka kita ambil. Sama kan? Menghilangkan akal. Jadi secara otomatik dadah dan seumpamanya jadi haram. Itulah maksud kias, perbandingan. Kalau ada persamaan dari segi sifatnya, kita ambil hukum yang sedia ada. Jelas dekat itu? Kan tak paham? Kalau tak paham terus terang. Ustaz boleh ulang. Ada persoalan? Ustaz kira sampai 3. Kalau tidak ada, kita teruskan. 1, 2, 3. Okey, kalau tidak ada, kita teruskan. Okey, 4 sumber hukum tadi ya. Yang pertama Al-Quran, kedua hadis, ketiga ijma', kata sepakat, keempat kias. Okey, hadis ialah sumber rujukan kedua selepas Al-Quran. Al-Quran dan hadis saling diperlukan oleh umat Islam. Sesiapa yang mengabaikan Al-Quran dan hadis atau salah satu daripadanya akan sesat. Ya, tidak boleh kita mengambil Al-Quran tetapi menolak pula hadis. Tidak boleh kita beriman dengan Al-Quran tapi kafir dengan hadis, kata-kata Nabi. Tidak boleh. Begitu ya sebaliknya, kita tidak boleh menolak Al-Quran tapi percaya ataupun beriman dengan hadis saja. Tidak boleh begitu. Kena berpegang dengan kedua-duanya. Kalau tidak, kamu akan sesat. Ramai siap pun yang berlaku sekarang ni. Dia hanya menerima Al-Quran tapi hadis dia tidak terima. Alasannya kenapa? Alasan dia cakap, buat apa lagi kita mau belajar hadis? Al-Quran sudah ada. Betul. Al-Quran sudah ada. Tapi masalahnya, kita tidak boleh fahami Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri. Kita kena memahami Al-Quran seperti mana yang Rasulullah paham dan ajarkan. Kalau kita faham Al-Quran mengikut fahaman kita sendiri, kita akan sesat. Ada saja sejarah-sejarah ataupun kisah-kisah yang Nabi SAW sebutkan tidak berapa terperinci dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran diceritakan secara umum. Jadi hadis ini datang sebagai memperincikan lagi supaya kita lebih faham. Al-Quran ini sudah lengkap meliputi kehidupan kita. Dan hadis ini datang melengkapkan lagi apa yang sudah sedia ada dalam Al-Quran. Jadi kena dua-dua ini. Saling bergantung kedua-duanya. Yang lengkap kemudian si pelengkap lagi. Al-Quran dan datang lagi hadis. Kena berpegang dua-dua. Okey, seterusnya hadis dijadikan panduan oleh para ulama. Ya, para ulama ya, ilmuwan Islam jadikan al-hadis ini sebagai rujukan ataupun panduan untuk memahami dengan lebih jelas maksud isi kandungan Al-Quran. Ya, itu dia. Kitab hadis yang menjadi rujukan utama antaranya termasuklah ini. Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Muwatta Imam Malik, Sunan Darimi dan Sunan Ahmad.
yang terkenal, semua ini terkenal lah Mas Ustadz, yang kebiasaannya orang dengar Sunanun Sittah. Nah, Sunan Sittah. Sunan Sittah ini adalah 6 hadis yang sangat populer, sangat masyhur, terutamanya Sahihul Bukhari. Nah, kalau kamu biasa baca hadis, kamu akan temukan tuh di bawah hadis itu disebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Tidak apa, ini nanti kamu akan belajar di peringkat yang lebih tinggi. Bila mana kamu sudah mula menjejak ke university, kamu akan jumpa nih. Oke, oleh itu penting bagi umat Islam untuk memahami maksud hadis. Penting untuk kita paham hadis itu apa. Nah, adakah sebelum ini yang tidak pernah dengar hadis? Ada? Ada yang tak pernah dengar kalimah ataupun perkataan hadis? Nah, kalau tidak pernah, kita belajar sekarang. Oke. Dari segi bahasa, hadis itu apa? Hadis itu adalah kata-kata. Ataupun makna lainnya dia sinonim dengan baharu. Makna baharu. Dia sinonim dengan makna baharu. Hadis bermakna kata-kata ataupun baharu. Dari segi istilah pula adalah sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Dari segi istilah mudah untuk kita faham, hadis ini adalah cerita Nabi. Cerita pasal Nabi Muhammad SAW. Yang berbentuk percakapannya, perbuatannya, apa yang diakui oleh Nabi dan dipersetujuinya. Dan yang terakhir adalah sifat. Yang terakhir adalah sifat baginda. Dua aspek sifat fizikalnya dan sifat pribadi. Sifat fisikal dan sifat pribadi. Oke, jelas ya. Ustaz ulang semula, hadis ini adalah kata-kata ataupun baharu. Dari segi istilah, semua yang berkaitan dengan Nabi. Kalau dalam buku teks kamu, dia tulis sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW. Terpulang daripada kamu untuk memahaminya ya. Mana satu kamu pilih. Yang penting ada berkaitan dengan Nabi. Contohnya masa exam nanti Ustaz tanya, Ustaz tulis di situ, apakah makna hadis dari segi istilah? Kamu jawab, contohnya semua yang berkaitan dengan Nabi dari segi percakapan, perbuatan. Macam begitu pun dapat sudah mereka penuh. Ya. Oke, seterusnya hadis mempunyai 2 komponen penting, yaitu sanad dan matan. Dalam hadis ini kamu kena tahu ya, 2 perkara yang kamu perlu tahu. Ada orang mau join? Close the dialog. Siapa mau join? Oh. Oke, dalam hadis ini ada 2 part ataupun 2 komponen yang penting. Yang pertama sanad dan yang kedua adalah matan. Apa itu sanad dan apa itu matan? Oke, sanad ini bermaksud rangkaian ataupun jalur orang yang meriwayatkan hadis. Ini sanad. Nampak yang Ustaz tunjuk ni? Nampak apa yang Ustaz tunjuk pakai mouse ni? Inilah sanad. Oke, kalau dalam buku teks dia tulis apa? Dari segi bahasa, maksud sanad adalah sandaran. Dari segi istilah pula, maksud sanad adalah rangkaian perawi yang menyampaikan sesuatu matan hadis. Untuk mudah kamu fahami, sanad ini adalah lelaki-lelaki ataupun lelaki-lelaki yang meriwayatkan hadis. Maksud meriwayatkan adalah dia mendengar kemudian dia sampaikan. Contohnya kita boleh lihat dalam inilah buku teks kamu. Tengok. Dalam buku teks kamu ini, qala al-Imam al-Bukhari haddatsana Ali bin Abdullah. Diceritakan kepada kami Ali bin Abdullah. Kemudian haddatsana Yahya bin Sa'id. Diceritakan pula kepada kami Yahya bin Sa'id. Kemudian haddatsana Sufyan qala haddatsani Mansur. Diceritakan juga kepada Sufyan, kepada kami oleh Sufyan. Berkata, diceritakan Mansur. Nah, semua nama-nama lelaki ini ya, semua nama-nama yang kamu nampak dalam hadis ini biasanya di permulaan hadis
kamu boleh temui, itulah sanad. Ya, kata kuncinya nama-nama orang. Itulah sanad. Habis kamu jumpa nama orang, itu bukan sanad sudah, itu masuk matan. Oke, kalau matan ini, tengok dalam buku teks kamu. Inilah matan. Matan itu. Oke, dalam buku teks dia tulis maksud dia dari segi bahasa sesuatu yang jelas dan zahir. Sesuatu yang jelas dan zahir. Dari segi istilah pula teks hadis yang terdapat selepas berakhirnya sanad. Teks hadis selepas sanad ataupun cerita hadis itu. Contohnya ceritanya macam mana? Tengok dalam hadis ini, la hijrata ba'dal fath walakin jihadu wa niyyah wa idza stunfirtum fanfiru. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota. Kota di sini tidak pasti apa? Terlalu ringkas. Kalau dia tulis ba'dal fathi Makkahul Mukarramah ataupun ba'dal fathi Madinah tul Munawwarah, jelas lah itu tidak ada pembukaan kota selepas tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyatun, akan tetapi jihad saja yang ada, begitu yang niat. Ingat ya, matan ini dia lebih kepada cerita hadis sudah. Isi yang terkandung dalam hadis itu. Manakala sanad adalah rangkaian perawi. Jelas terkait itu? Paham apa yang Ustaz ajar tadi? Paham Ustaz. Oke, kalau paham Ustaz mau uji. Sumber hukum ada berapa? Sumber hukum dalam agama kita, agama Islam, ada berapa? 4. Yang pertama? Yang pertama apa? Sekarang sesi soal jawab. Al-Quran. Kedua? Hadis. Tiga? Ijma. Keempat? Qiyas. Ya, bagus. Tahniah. Siapa jawab tadi itu? Tahniah. Anggun Nur. Anggun Nur. Oke, sekarang berkenaan hadis. Hadis terbagi kepada berapa komponen? Hadis terbahagi kepada berapa komponen? Lupa sudah, baru tadi saya sebut. Berapa? 5, jawab. 5, 4, 3, 2. Mana satu? 5, 4, 3, 2. Empat. Kurang tepat. Jawaban 3. sama juga. 2. Betul, 2. 2. Apa dia? Yang pertama? Matan dan sanad. Ya, matan dan sanad. Apa itu sanad dan apa itu matan? Tahu apa itu sanad, apa itu matan? Oke, sanad adalah rangkaian perawi. Matan adalah cerita. Ustaz ulang semula, sanad adalah rangkaian perawi hadis. Rangkaian orang yang meriwayatkan hadis. Yang kedua matan. Matan adalah cerita. Oke, Ustaz harap kamu paham itu. Kita teruskan. Sekarang jam 12:06. Kita teruskan. Oke, peranan hadis sebagai sumber hukum. Peranan hadis sebagai sumber hukum.
Oke, apa maksud peranan? Nah, maksud peranan ini kita boleh artikan lah kan. Peranan ini bermakna fungsi. Nah, fungsi hadis sebagai sumber hukum. Oke, hadis mempunyai beberapa peranan sebagai sumber hukum, antaranya termasuklah menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, fungsi hadis yang pertama, dia menguatkan hukum yang terdapat dalam Al-Quran, seperti kewajiban berpuasa. Kejap ya, kejap. Menguatkan sumber hukum yang terdapat dalam Al-Quran, itu yang pertama. Sebagai contoh, puasa. Oke, dalam buku teks kamu ini kita boleh lihat firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Maka sesiapa antara kamu menyaksikan anak bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini adalah ayat perintah yang dalam Al-Quran. Ayat perintah ni otomatis secara hukum jadi hukum lah. Mana-mana ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi yang kamu baca dan dia berbentuk perintah, bermakna itu adalah hukum yang wajib dibuat. Di sini Allah cakap, Allah berfirman, siapa yang menyaksikan anak bulan, nampak anak bulan, puasa. Itu perintah, wajib dibuat. Itu kemudian datanglah hadis. Fungsi hadis di sini kita tengok ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Terjemahan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Di sini Ustaz suka ingatkan dengan semua anak murid Ustaz. Bila mana kamu mendengar seseorang menyebut nama Nabi Muhammad SAW, ya, seseorang yang menyebut nama Nabi Muhammad, maka kita yang si pendengar ini disarankan seelok-eloknya berselawatlah ke atas Nabi. Dengar siap Nabi Muhammad SAW punya nama, terus jawab dengan selawat. Contohnya ya, Ustaz sebut Rasulullah SAW, Nabi Muhammad SAW. Kamu yang mendengar ini kena sambut sallallahu alaihi wasallam. Itu adabnya ya. Karena apa? Karena selawat ini sebenarnya adalah syafaat untuk kita di akhirat. Kita kena sadarlah kita ini pendosa, banyak dosa, tiap hari buat dosa. Dengan buka auratnya, lelaki pun tengok TV nampak perempuan buka aurat, dosa juga. Berjalan-jalan bercerita mengumpat, dosa. Dengan adanya selawat ini insyaAllah boleh menyelamatkan kita daripada dihumban ke api neraka. InsyaAllah, amin. Ya. Dan Rasulullah SAW pun bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyarah." Barang siapa yang berselawat ke atasku sekali, Allah yang sendiri akan berselawat ke atasnya 10 kali. Nabi cakap, siapa yang berselawat ke atasku, Allah akan berselawat ke atas orang yang berselawat itu 10 kali. Maukah kamu sekali saya sebut ataupun berselawat ke atas Nabi, tapi Allah sebut nama kamu 10 kali. Untuk kerajaan langit itu semua makhluknya, para malaikat mendengar Allah menyebut nama kamu 10 kali. Tidakkah kamu mau? Sudah tentulah kita mau kan. Jadi itulah ya adabnya. Saya sarankan kalau kamu mendengar seseorang menyebut nama Nabi sama ada Rasulullah, Nabi Muhammad kah, apa-apa yang berkait dengan baginda, kena sambut dengan selawat. Ya. Lebih-lebih lagi hari ini hari Jumat. Nah, ganjarannya. Jumat ini lubuk pahala. Oke, kita sambung. Oke, berpuasalah kamu. Tengok sini ayat perintah lagi. Daripada kata-kata Nabi. Berpuasalah kamu kerana melihat anak bulan Ramadan.
Dan berbukalah, berhari rayalah kamu kerana melihat anak bulan Syawal. Sini ayat perintah daripada ayat Al-Quran. Dan seterusnya hadis pula datang, ayat perintah lagi. Ayat perintah kemudian datang ayat perintah. Berkenaan perkara yang sama. Jadi kita boleh fahami di situ, sudah ada ayat perintah, datang lagi ayat perintah yang satu, yang pasal yang cerita yang sama juga. Maknanya hadis ini sebagai penguat ayat hukum, ayat perintah yang sudah sedia ada. Jelas dekat gitu? Oke, kita sambung. Yang kedua, memperincikan isi kandungan Al-Quran seperti cara melaksanakan solat. Fungsi hadis ataupun peranan hadis yang kedua adalah memperincikan lagi, membagi lebih detail, mendetailkan lagi apa-apa hukum yang terkandung dalam Al-Quran. Memperincikan di sini maksud dia melengkapkan lagi, melengkapkan dan menghuraikan lebih lanjut. Macam begitu. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Baqarah, wa aqimus shalah, dan dirikanlah solat. Maknanya apa? Dan dirikanlah kamu akan solat. Di sini menjadi persoalan. Allah perintahkan kita untuk solat. Solat yang macam mana? Adakah solat wajib, solat sunnatkah, ataupun kaidah solat? Maka datanglah hadis untuk memperincikan, untuk melengkapkan dan menghuraikan lagi apa maksud solat di sini. Okey, hadis itu haddatsana Malikun radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Okay, terjemahannya. Malik, daripada Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat." Okey, di sini kita boleh faham. Di sini kamu boleh nampak kah apa bezanya? Ayat Al-Quran tadi menyuruh kita solat. Kemudian datang hadis, dia memperincikan, dia melengkapkan lagi. Yang mana pelengkapan itu kita boleh lihat. Nabi sebut, solatlah kamu macam mana aku solat. Itulah fungsi ataupun peranan hadis yang kedua. Ya, menerangkan lebih lanjut. Okay, yang pertama tadi dia menguatkan hukum yang sudah ada, yang sedia ada dalam Al-Quran. Kedua, dia memperincikan isi kandungan Al-Quran. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menjelaskan hukum yang tidak ada dalam Al-Quran, seperti pengharaman emas dan sutra kepada lelaki. Yang ketiga ni, yaitu menjelaskan hukum yang tiada dalam Al-Quran. Contohnya emas dan sutra untuk lelaki. Emas dan sutra kepada lelaki, bukan untuk lelaki. Emas dan sutra tidak boleh lelaki gunanya, haram. Emas dan kain sutra. Emas ini dan kain sutra ini adalah perhiasan khusus untuk wanita. Okey, kita tengok dalam buku ini. Al-Quran tidak menyebut tentang pengharaman emas dan sutra untuk lelaki. Tidak ada dalam Al-Quran mana-mana pun mufti kah, sama ada dia mufti kah ataupun dia ustaz kah, dia alimul ulama kah, dia tidak akan temui dalam Al-Quran pengharaman emas dan sutra bagi lelaki. Tidak ada. Maka datanglah hadis menjelaskan. Itu fungsi hadis. Datang hadis dia menjelaskan yang tidak ada ini. Okey, hadis itu berbunyi Anil Barra'i bin Azib radhiyallahu anhu qala amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sab' wa nahana an sab', nahana an khatimidz dhahab wa lubsil harir. Terjemahan daripada Barra' bin Azib berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami 7 perkara dan melarang kami daripada 7 perkara. Baginda melarang kami daripada memakai cincin, emas dan sutra. Baginda melarang kami daripada memakai cincin emas dan sutra. Larangan di sini. Macam Ustaz cakap tadi. Kalau Allah dan Rasulnya menyeruh, memerintahkan satu perkara, kita wajib buat. Kalau Allah dan Rasulnya melarang daripada satu perkara, maknanya itu sudah jatuh hukum larangan, haram dibuat. Terutamanya ayat Al-Quran lah. Ya.
Kalau Allah kata buat, itu arahan, kita wajib buat. Kalau Allah larang, haram kita buat. Nah, begitu ya yang Rasul. Oke, jelas setakat ini. Inilah larangan untuk lelaki memakai sutra dan emas. Dia menjelaskan hukum yang tidak terkandung dalam Al-Quran. Faham setakat ini? Paham. Oke. Seterusnya kita masuk pengelasan. Mau habis nih. 2 muka surat lagi. Pengelasan hadis. Hadis ini dia ada beberapa kelas. Sebenarnya ini kan, muka surat yang Ustaz buka ini kamu boleh temui secara ringkas di muka surat yang pertama. Di sini dia. Pengelasan hadis itu di sini. Oke, dari segi istilah kan tadi Ustaz sebut. Nah, dari sini dia lebih terperinci sedikit. Nah, aspek hadis yang penting ialah pertama percakapan. Apa itu percakapan? Maksudnya di sini sesuatu yang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, malu itu satu cabang daripada iman. Ini hadis yang pertama ini berbentuk ucapan Nabi. Ada kalanya kamu akan menemui pula bukan ucapan tapi perbuatan Nabi. Tetapi sahabat melihatnya, kemudian mereka rekodkan dalam penulisan. Oke, perbuatan pula macam mana? Sesuatu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Sesuatu yang dilakukan. Contohnya terjemahan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW beristinja dengan air. Coba perhatikan betul di sini. Adakah Nabi berkata-kata? Yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW beristinja dengan air. Nah, di sini sahabat hanya melihat perbuatan. Sahabat tidak mendengar percakapan Nabi. Maka kita boleh fahami hadis itu ada kalanya datang dalam bentuk perbuatan Nabi. Oke, istinja dengan air apa maknanya? Istinja dengan air bermaksud Rasulullah bersuci menggunakan air. Oke, seterusnya yang ketiga, kelas hadis yang ketiga. Ada kalanya kamu akan temui hadis itu berbentuk pengakuan atau persetujuan, bukan percakapan, bukan juga perbuatan yang secara zahirnya Nabi buat. Maksudnya pengakuan dan persetujuan macam mana? Nabi SAW diam. Maksud pengakuan atau persetujuan itu adalah Nabi diam. Tidak buat dan tidak juga larang. Nabi diam, tidak buat, tidak juga larang. Contohnya macam mana? Aisyah radhiyallahu an berkata, aku bermain anak patung bersama-sama rakanku. Apabila Rasulullah SAW masuk ke rumah, rakanku bersembunyi. Rasulullah SAW mengeluarkan mereka. Rasulullah SAW mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Ustaz ulang semula. Aku bermain anak patung. Aisyah cerita ya. Aisyah ini, siapa Aisyah? Ustaz tanya sekarang. Istri Rasulullah. Ya, istri Rasulullah. Masa ini dia masih kanak-kanak lagi. Aku bermain anak patung bersama rakan-rakanku. Apabila Rasulullah SAW masuk ke rumah, rakanku bersembunyi. Rasulullah SAW mengeluarkan mereka sehingga mereka dapat bermain denganku semula. Oke, di sini ada kamu nampakkan Nabi berkata-kata? Tidak ada. Ada kamu Nabi SAW buat sesuatu yang digambarkan oleh direkodkan dalam hadis? Tidak ada. Perbuatan yang menjadi hukum tidak ada di situ. Yang ada Nabi keluarkan kawan Aisyah yang bersembunyi itu untuk bermain semula. Itu saja. Di sini Nabi berdiam. Maksud berdiam di sini tidak melarang, tidak juga mengarahkan, tidak menyuruh. Daripada sifat Nabi, sikap Nabi yang berdiam ini, maka boleh diistinbatkan hukum. Suatu hukum tuh boleh. Maksudnya boleh dibuat. Contoh lain untuk kamu mudah fahami. Ini sahabat lah. Ustaz lupa siapa sahabat itu. Ketika itu sahabat
dan Nabi Muhammad SAW berada di gurun pasir. Dan datanglah satu orang sahabat baginda membawa biawak pasir. Nah, dia bawa biawak pasir, diangkat begini, dia tunjuknya Nabi. Kemudian dorong pi panggang biawak itu, dorong pi makan. Orang panggang biawak itu dan orang makan. Kemudian Nabi melihat, adakah Nabi berkata-kata ketika itu? Nabi tidak berkata-kata. Nabi tidak melarang. Nabi tidak melarang, yang lebih tepat. Nabi tidak melarang sahabat makan biawak, dan Nabi juga tidak menyuruh. Maka di situ boleh diistinbatkan hukum. Boleh dikeluarkan hukum bahwa benda itu boleh. Itulah fungsi hadis. Ada kalanya dia berbentuk percakapan, ada kalanya berbentuk perbuatan Nabi, dan ada kalanya dari segi pengakuan ataupun persetujuan, yaitu diam. Dengan diam Nabi itu kita boleh faham maknanya boleh. Oke, yang seterusnya, yang kelas terakhir. Kelas yang terakhir, yaitu kelas yang keempat. Sifat fisikal ataupun sifat pribadi Nabi. Oke, maksudnya pengkhabaran tentang sifat kejadian dan sifat kepribadian Rasulullah. Contohnya, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashaddu haya'un minal adra'i fi khidriha. Terjemahan diriwayatkan oleh Bukhari. Ini yang maksudkan tuh. Bukhari ini dialah ini kitab Bukhari yang kamu akan temukan. Oke, Abu Sa'id al-Khudri ini berkata bahwa Rasulullah SAW lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Rasulullah lebih pemalu daripada anak gadis sunti di biliknya. Inilah sifat pribadi Nabi digambarkan. Pemalu. Ya, maka daripada keempat-empat ini jelaslah kita bahwa hadis itu terdapat beberapa kelas yang kita perlu tahu, yang perlu kita ingat selama-lamanya. Ya, hadis itu tidak semestinya berbentuk ungkapan Nabi. Ada kalanya dia datang hanya perbuatan yang direkodkan oleh sahabat yang melihatnya. Dan ada kalanya hadis itu datang dalam bentuk Nabi berdiam, tidak melarang, tidak menyuruh. Daripada diamnya Nabi itu kita boleh fahami bahwa itu dibenarkan. Seterusnya sifat. Ada kalanya hadis itu digambarkan dalam bentuk sifat fisikal dan sifat pribadi Nabi. Contohnya hadis inilah. Nabi itu lebih pemalu, kata Sa'id al-Khudri. Nabi itu lebih pemalu daripada perempuan yang sedang berada di biliknya. Ya, faham sekali itu 4 kelas hadis ini? Ya Ustaz. Oke, apa yang pertama? Ada kalanya hadis itu berbentuk apa? Ada yang ingat? Siapa yang ingat? Sebutkan 2 saja daripadanya. Ada kalanya hadis itu berbentuk macam mana? Percakapan. Nabi bercakap. Kedua? Apa bentuk hadis yang kedua? Tidak ada yang tahu? Hadis Al-Quran. Bukan, kurang tepat. Satu lagi. Perbuatan. Perbuatan. Ya, perbuatan Nabi. Oke, kejap. Jam berapa ini? 2:05. Oke. Kejap lagi kita ambil kehadiran, lepas tu tutup kelas. Ustaz tengok jam. Kejap ya. SMS you. Kamu pakai data unlimited kah? Kamu pakai data internet unlimited? Ya Ustaz. Oke, bagus. Kau menyakit hati kali pasti shock. Ustaz, kenapa tuh putih? Apa yang putih? Screen. Ya Ustaz. Yap.
Kalau kamu mau tengok inilah apa yang Ustaz buat sekarang. Tadi kamu udah nampak apa yang Ustaz buat selama bercakap mengajar kamu. Antaranya ini Ustaz buat dari tadi. Dari Jumat, Kamis, atau Den. Oke. Sepatutnya kita kena sambung. Sepatutnya lah. Tak apa, sedikit lagi ni. Boleh kita sambung? Satu muka surat siap tinggal. Oke, Ustaz. Sebab kalau Boleh. kalau ikut syllabus memang ini. Hari ini kita belajar. Okey, yang terakhir adalah perbandingan. Yang terakhir adalah perbandingan antara Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. 3 ya. Al-Quran, hadis qudsi dan hadis nabawi. Hadis ini kalau kamu tahu dia terbahagi kepada 2 lagi. Ini yang umum lah. Ada yang hadis itu sebenarnya adalah kata-kata ataupun firman Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi kita belajar kan? Ada 4. Pertama, ada kalanya dia berbentuk percakapan Nabi. Kedua, perbuatan Nabi. Ketiga, pengakuan Nabi. Keempat, sifat Nabi. Itu hadis Nabi. Ada juga hadis itu bukan kata-kata Nabi, bukan juga perbuatan Nabi, tapi dia adalah firman Allah. Allah yang berkata-kata, tapi melalui Nabi. Dia itu melalui makna dan lafaznya melalui lafaz Nabi. Asalnya itu daripada Allah punya kata-kata. Okey, untuk lebih jelas kita lihat ya. Pertama, maksudnya Al-Quran itu makna dan lafaznya daripada Allah. Hadis qudsi makna daripada Allah dan lafaznya daripada Rasulullah. Hadis nabawi makna dan lafaznya daripada Rasulullah. Ini sebenarnya kamu boleh baca sendiri. Tak apa, kita terus. Ganjaran pahala. Al-Quran kalau dibaca setiap hurufnya akan dapat pahala. Huruf ya. Al-Quran itu kalau kamu baca satu huruf sih ya, bukan perkataan. Satu huruf kamu baca dapat satu pahala. Pahalanya itu dilipat kali gandakan lagi kepada 10. Oke, hadis pula. Kedua-dua hadis ini, hadis qudsi dan hadis nabawi ini, mendapat pahala kerana mempelajari dan beramal dengannya. Kita hanya dapat pahala kerana belajar dan beramal. Tidak sama macam Al-Quran. Al-Quran kita baca dapat pahala sudah. Tengok pun dapat pahala sudah. Apalagi belajar, lagilah dapat pahala. Berlipat kali ganda lagi. Kemudian kita amal lagi, memang lebih besar lah pahalanya. Lebih besar pahalanya daripada hadis. Martabat Al-Quran sudah tentulah sahih tanpa keraguan. Boleh dilihat pada ayat surah Al-Baqarah yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fi. Demikianlah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Memang dalam ayat yang kedua ini, awal-awal surah lagi, surah Al-Baqarah, selepas surah Al-Fatihah, Allah sudah cerita, kitab ini jangan ragu-ragu, Al-Quran ini jangan kamu ragu-ragu, berimanlah. Tidak ada keraguan padanya. Kemudian hadis qudsi dan hadis nabawi terbahagi juga kepada sahih, hasan, dhaif atau maudhu'. Kalau hadis ini pula ada kalanya boleh jadi kamu temui hadis yang berbentuk ataupun berstatus dongeng yang direka-reka oleh orang, bukan daripada Nabi. Ada kalanya hadis ini kamu temui sahih, semuanya sahih. Betul, tidak ada pembohongan. Ada kalanya hadis itu separuhnya sahih, separuhnya tidak. Separuhnya benar, separuhnya direka-reka. Ada yang bentuk begitu. Berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran dari awal Alif Lam Mim, Bismillahirrahmanirrahim, Al-Fatihah hinggalah surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, sampai hujung. Semuanya sahih, tidak ada keraguan. Jangan ragu-ragu dengan Al-Quran. Kalau mau tidak ragu-ragu, kamu kena belajar lebih mendalam berkenaan tafsir Al-Quran, semualah. Tafsir Al-Quran wa ulumuhu, terjemah Al-Quran,
Tafsir Syiar Alam Nubala, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ad-Darimi, semua tafsir Al-Quran tuh. Oke, Ustaz suka ingatkan dengan anak-anak murid Ustaz. Nah, sama ada sekarang ataupun sewaktu kamu sudah menjadi dewasa, melonjak ke peringkat university. Kalau kamu mau mempelajari agama lain, ingat betul-betul ya, pegang kata-kata Ustaz nih. Kalau kamu mau mempelajari agama lain, kuatkan dulu asas agama kamu. Kukuhkan dulu basic agama kamu. Kalau tidak, kamu akan sesat. Ya. Benda ini memang banyak sudah terjadi. Ramai orang murtad gara-gara dia belajar agama lain, tetapi dia tidak kukuhkan asas agama, terutama tentang pengkajian akidah, pengkajian sirah, Al-Quran, hadis, bab akhlak. Dia tidak penuhi dulu ini, yang asas-asas ini. Gara-gara dia tidak ada alat-alat yang macam ini, alat-alat pengukuh dalam jiwanya, dia belajar Kristen dan agama-agama yang lain, dia terus percaya yang lain itu. Ya, sebab kalau kamu belajar dengan pastor kah, dengan padri kah, dia akan keluarkan banyak hujah untuk mematikan akal kamu. Sebagai contoh, orang umat Islam mengatakan Kristen ini menyembah patung. Jadi kenapa sekarang umat Islam ini menyembah Ka'bah pula, menyembah batu? Apa kamu jawab? Orang akan sangkal kita sampai kita ini rasa Al-Quran Islam ini tidak betul. Ustaz ulang semula soalannya tuh, kenapa Islam mengatakan Kristen ini sembah berhala, sembah patung? Sedangkan Islam pun sendiri menyembah batu, menyembah batu, menyembah Ka'bah. Apa kamu jawab? Bagi kita bukan menyembah batu. Kita bukan menyembah Ka'bah. Itu adalah titik untuk kita menghadap. Titik untuk kita semua selari ya di muka bumi untuk kita berhadap siap. Kalau tidak ada titik tengah itu, memang sembrono langsung sembahyang. Dalam satu masjid itu ada yang ke sana, ada yang ke sebelah kiri, ada yang sebelah kanan. Banyak lagi hujah orang. Ya, antaranya yang Ustaz ingat apa tuh Ustaz lupa. Banyaklah yang boleh menyebabkan akidah seorang itu tergugat, ya, hati-hati. Inilah antaranya pembelajaran yang boleh kukuhkan iman kamu, Al-Quran dan hadis. Peganglah ini betul-betul. Pelajari dengan lebih mendalam sebelum kamu belajar agama lain. Bahaya ya. Oke. Keperluan sebelum kita habis ya. Habis nih. Tinggal sedikit lagi. Keperluan berwudu. Al-Quran kalau kita sentuh kena berwudu. Wajib berwudu apabila memegang dan membawanya. Ini ada perbahasan nih dari segi hukum, wajib ataupun tidak. Hadis qudsi, hadis nabawi pula, tidak wajib berwudu apabila memegang dan membawanya. Tidak, kalau pegang baca tidak wajib. Berbanding dengan Al-Quran kena berwudu. Contohnya, contoh yang terkandung dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, was-sariqu was-sariqatu faqata'u aydiyahuma. Pencuri perempuan, pencuri lelaki, potong tangan orang. Orang lelaki atau perempuan yang mencuri, potonglah tangan mereka. Ini hukuman bagi pencuri dalam Al-Quran. Kalau hadits qudsi pula, contohnya macam mana? Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini hadis qudsi berbeza ya dengan hadis nabawi. Tengok perbezaannya. Ya, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Nah, bayangkan dalam Al-Quran itu Allah berfirman. Dalam hadis itu Allah berfirman. Kullu amal ibni Adam lahu illa siyamu fa innahu li. Terjemahan, setiap amalan Bani Adam itu baginya kecuali puasa, karena puasa itu untukku. Allah kata, semua amalan yang anak-anak Adam ini, macam kita, semua amalan yang kita buat, ganjaran pahalanya untuk kita. Kita buat semata-mata untuk kita kumpul pahala. Manakala puasa pula Allah kata, puasa itu adalah untuk Allah. Kita berpuasa ini untuk Allah. Bezanya. Ini hadis qudsi.
Hadis qudsi, yang mana hadis itu terdapat firman Allah. Manakala hadis nabawi pula, hadis nabawi tidak ada firman Allah. Tidak ada kata-kata Allah. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Innad dina yusr." Al-Bukhari. Terjemahan, sesungguhnya kata itu mudah, agama itu mudah. Itulah. Setelah ini kamu boleh baca sendiri. Jadi sekedar ini sahaja pembelajaran hari ini, ya. Semua paham juga kan pembelajaran hari ini? Semua paham juga kan apa yang Ustaz jelaskan? Ya Ustaz. Oke, jadi tugasan untuk kamu mudah sahaja. Tugasan untuk kamu sudah buat nota kah? Ustaz ada suruh kan buat nota? Siap ke satu? Tugasan kamu buat nota ini, tajuk ini. Sedikit saja nih, ya. Oke, tengok ya. Hantar nanti saya akan beritahu. Hadis sumber hukum ini yang perlu kamu buat nota. Hadis sumber hukum tajuknya, hari dan tarikh. Kemudian 4 ini. Sumber hukum, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Itu saja yang di atas. Kedua, ini. Makna hadis di bawah nih. Ketiga, makna sanad dan matan dan contohnya. Keempat, peranan dan fungsi hadis ini. Tulis yang di atas, menguatkan hukum, memperincikan isi, menjelaskan hukum yang ada dalam Al-Quran. Itu sih seringkas-seringkas. Peranan. Pengelasan hadis. Pengelasan hadis. Tulis ya percakapan, contoh. Perbuatan, contoh. Pengakuan, contoh. Sifat, contoh. Dan yang terakhir, perbandingan antara Al-Quran. Perbandingan nih makna dan keperluan berwudu. Itu sih ya. Jelas semua? Jelas? Mana suara kamu nih? Kayak hilang sudah. Jelas. Oke, jadi setelah itu sih pembelajaran hari ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kamu live GM, kita ambil kehadiran dulu. Ya. Oke, semua boleh buka kamera ya. Nah, tutup kepala kamu pakai tudung ataupun sarung. Enggak perlulah kamu cantik-cantik. Memang cantik semua muka kamu itu. Makeup pun enggak perlulah. Semua comel-comel sudah. Boleh saya kawin. Oke, ready. Sudah ambil gambar. Cepat sikit ya. Kamu ada kelas lain lagi. Buka kamera kalau sudah siap. Yang lain mana? Baru 1 orang. 2. Daripada 11 orang nih, mana? Mana yang lain nih? Oke, tidak apa, kita tuh sampai snap. Kita tuh sampai gambar. Jadi 1, 2, 3. Oke, itu saja. Terima kasih semua. Terima kasih sebab bagi kerjasama. Dan bolehlah keluar daripada GM. Ya.